أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا، والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Pertama sekali, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lupa, marilah sama-sama kita niat iktikaf, supaya waktu kita berada di dalam masjid ini, kita sentiasa mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ianya menjadi saksi untuk kita apabila kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di mana orang yang akan datang kepada Allah dengan iman, lalu dia menjadi orang yang selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang datang kepada Allah dalam keadaan selamat, orang yang datang kepada Allah dalam keadaan yang mana mereka ni berada dalam keadaan hati yang penuh dengan ketenangan. Kerana di sana ada manusia yang datang kepada Allah dalam keadaan penuh rasa takut, penuh keadaan yang tidak bersedia. Sebagaimana baru-baru yang kita lalui, yang telah kita lalui, pengajaran yang sangat besar kepada kita yang Allah hadir dalam hidup kita ni, mungkin ada sekali, ada dua kali. Datangnya Syawal dalam keadaan mengejut. Ada. Boleh dikatakan kalau di Malaysia ni hot standby lah. Hari Sabtu tu saya pergi Pasar Borong. Seingat saya lah. Macam petang megang dah. Macam hari megang dah. Maknanya kalau kata hari Senin Raya atau hari Selasa Raya, hari Senin tu ramai orang. Hari Sabtu, hari Ahad, ramai orang. Kereta duduk luar, dah nak masuk dah pagi Ahad tu. Kita nak pergi biasa lah, nak beli ikan gitu je. Kita tak bajet pun raya hari hari apa panggil, hari Senin.
Saya hari itu saya tugas imam. Selepas maghrib saya balik lah nak makan tau. Nak makan, nak standby nak pergi tarawih kono ni. Saya sampai sini. Saya sampai gontok nasi. Saya dengar orang takbir raya. Saya dah pasti masjid ni ke ada surah-surah dalam ni. Surah. Kita takbir raya. Kita tak tengok telefon lah tau. Start dari naik masjid, sembahyang maghrib, turun, sudah sembahyang apa semua, tak balik. Sampai sini orang takbir raya. Saya kata surah ni salah ke lawa cacang ni. Tak. Kita tak tahu. Relax lagi. Tapi orang main ngecung tu macam ke malam raya tu. Orang hak ada ngecung ni dia tunggu. Dia tak main lagi. Dia tahu malam raya, dia main. Orang hak ada ngecung dia sedia ngecung. Standby je bila raya. Hak tak ada ngecung, dia nyesal. Malam esok nak main tak sedap lah. Pasal raya kedua, nak main hari pertama. Yang kita boleh ambil pengajaran dalam kehidupan kita ni, Allah hadirkan tahun ni Ramadan, kita boleh bertarawih, kita boleh berqiyamul lail, kita boleh iftar. Kan? Berapa tahun dah kita tak iftar? Bukan setakat kita nak buat. Kalau kita seorang nak buat, kita ajak orang pun lari, betul tak? Jadi tahun ni Allah buka, rahmat itu Allah buka. Tetapi apakah kita mengambil pengajaran datangnya Syawal, satu hari yang kita tidak terfikir pun dia akan datang pada kita adalah pada hari Isnin. Betul tak? Bagaimana mungkin jika hari yang datang itu adalah hari kematian? Masa Ramadan kita dapat berita ada orang mati dalam masjid selepas sembahyang. Masya Allah. Hari Jumaat selepas sembahyang Jumaat, selepas sembahyang sunat, dia duduk rehat, dia salam-salam dengan orang. Tak lama kemudian dia jatuh, dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara zahirnya kita meletakkan, merujuk kepada hadis-hadis Rasulullah, dia diberi husnul khatimah. Tak? Kita nak menyatakan sesuatu ni merujuk kepada dalil. Orang kata atas su'ul khatimah tu mati dalam masjid lepas sembahyang. Ada hari sembahyang pula, masya-Allah. Hari Jumaat pula. Hari Jumaat ni orang meninggal hari Jumaat, Nabi sebut diangkat, dia henti seksa kubur. Dah kena. Hak ni lebih dia. Dah Ramadan lagi. Akhir Ramadan pula, masya-Allah. Hari Jumaat dalam masjid ada hari sembahyang. Lepas sembahyang, masya-Allah. Kalau kita kira hari raya pula, baju raya tak beli lagi, lasih tak basuh lagi, ada kursi tak sampai lagi. Mungkinlah tahun depan buat persediaan 2 hari sebelum raya. Tahun depan dah tahun ni ngejuk riuh habis dalam internet, dalam Facebook, dalam media sosial. Dia kata buat apa umum lewat sangat. Dia nak suruh umum awal. Dia ingat hak cerak ni, cerak 5 hari lepas dah. Cerak anak bulan. Patutnya bila confuse pergi jabat mufti, tanya bahagian falak. Tak? Sebab apa gini-gini baru lah jelas. Ini duduk tengok Facebook, dia komen tak, kita tak tahu benda. Bagaimana malaikat datang kepada kita dalam keadaan kita mengejut, masya Allah. Tak ada dah waktu kita nak U-turn balik. Kalau siri saya ni, kita bab-bab yang kita baca, bab-bab yang menyebut tentang seksaan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada orang yang membuat murka. Antaranya kita baca dah orang yang meninggalkan solat. Tuan-tuan tahu tak? Di hospital, orang yang jaga bahagian pesakit nak sembahyang ni ada ustaz. Mungkin ada pengalaman dalam ni tak? 8 tekak hospital Terengganu kan? Ke berapa tekak? Bila masuk waktu solat, akan datang seorang ustaz akan cara.
Saya dapat berita tak ramai ustaz. Siapa sakit ramai mana kan? Bila nak semayang ni, kata dia tak dengar kiblat. Tu tak dengar kiblat. Kalau kita tengok Masjid Ladang, mudah-mudah lah saya duduk sini, jalan Batu Buruk, jalan Kolibar ke Batu Buruk, dia gini kan. Katil hospital, satu bangunan dia duduk gini, satu lagi gini, betul tak? Dia gitu kan. Hak duduk gini ni, katil dia duduk gini, faham tak? Kita hak solat baring ni nak macam mana? Cara dia mesti kita kena hadap kaki kita ke arah kiblat. Kaki ni kena ngadap ke arah kiblat. Ada. Kalau boleh angkat, hospital dia boleh angkat belah. Naik. Biar tulang belakang ni, biar muka, dada ni menghadap ke arah kiblat. Jadi ada tukang jaga. Tetapi malangnya hospital kita ni, negeri Terengganu 70% tidak sembahyang. Sebab apa? Sebab sakit. Sebab sakit tak sembahyang. Kita kena sembahyang sampai bila? Sampai kita tak boleh nak angkat. Kalau saya ingat arwah ayah saya, dia orang masjid, orang surah Bapatah. Surah Bapatah tu kan? Tak? Surah Jamak. Saya ingat dia kecek-kecek, saya jerit, saya pergi duduk dengar. Tak? Syarah benda pun saya tak faham dululah. Ayah saya bawa, bila dia lumpuh, duduk atas bed, duduk di hospital. Dia semayang sampai saat dia semayang dengan mata, menunjukkan solat ni tidak ada alasan untuk kita tinggal. Tetapi tuan-tuan, 100% 70 tidak solat, 75 ni dia buat. Yang jaga solat ni dia buat calculation, dia buat research, tengok ramai yang tidak solat sebab tak boleh nak pergi ambil air sembahyang, tak solat. Hatta kita tahu boleh solat hormat waktu. Kalau keluarga kita tak ada, kita jenis nak turun, mungkin kena sembahyang dulu, ataupun tak ada orang nak tolong. Tetapi sebenarnya ada nurse misi yang jaga, yang boleh kita panggil untuk ambilkan air sembahyang untuk kita. Tetapi malangnya berlaku, solat masih ramai yang tidak solat. Bahkan apabila tinggal solat, tidak ada rasa dalam hati ini, rasa bersalah, rasa berhutang, rasa tanggungjawab untuk melaksanakan solat. Sebab apa? Kemungkinan tak pernah dengar bacaan ataupun kuliah-kuliah kitab Tanbihul Ghafilin antaranya. Sebab dia sebut 14 seksaan yang Allah sediakan bagi orang yang meninggalkan solat. Allah sebut, sebenarnya bila kita sakit ni, kita tahu bahawa Allah ni ketuk hati kita, ketuk diri kita ni untuk kita ingat kepada dia. Dengan makna kita solat, kita berdoa, kita berzikir untuk kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manusia yang jauh dengan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak rasa Allah itu dekat dengan dia, maka dia tidak ada rasa apa-apa. Walaupun tinggal solat, bahkan tidak qada, bahkan tidak ganti, tidak bertaubat kepada Allah, lalu berlakulah kematian mautul fajaah yang kita pernah sebut, yang ustaz-ustaz lain sebut, kematian yang mengejut, yang tidak ada galang ganti lagi waktu untuk balik semula, untuk bangun solat balik. Ada tuan-tuan, terputusnya sejuta nikmat adalah kematian. Nikmat apa ada atas dunia? Nikmat ada anak, nikmat ada cucu, nikmat ada kerja, nikmat ada gaji, nikmat ada keluarga, nikmat boleh makan, nikmat boleh bernafas. Itu semua nikmat. Ada orang dia gaji besar, Allah uji keseluruhan keluarga dia dengan penyakit. Isteri dia sakit, suami dia sakit, anak nombor 1 sakit, nombor 2 sakit, nombor 3 sakit, berubat habis beratus-ratus ringgit.
Duit berbulan, bulan-bulan habis kepada obat saja. Allah uji. Ada orang Allah tak beri pun kepada dia anak, tetapi setiap tahun 6 bulan sekali dia boleh pergi ke Mekah untuk buat umrah, buat haji. Setahun sekali boleh buat haji, 6 bulan sekali boleh umrah. Kita melihat ujian daripada Allah adalah Allah nak bagi ni, Allah nak suruh kita tengok siapa aku, siapa mu. Sebab itulah apabila kita datang ke masjid, kita datang ke surau, kita tidak boleh menyatakan bahawa kitalah yang buat. Ia mendatangkan syirik khafi, syirik kecil, menyebabkan amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu kita sebut dalam Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami sembah. Wa iyyaka nasta'in. Apa? Minta pertolongan. Minta lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah kami jalan yang lurus ya Allah. Apa benda sebenarnya ni? Sebenarnya kekuatan kita, perbuatan kita adalah bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itulah apabila dilaungkan azan, ada orang tidak mampu untuk hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana dia tidak dapat bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ni peluang Allah bagi lagi. Ramadan habis dah habis lagi kita. Hidup lagi kita. Panjanglah, sambung lagi umur kita. Terus lagi sembahyang, ibadah. Bila habis? Bila Allah jemput kita. Bila saat kita habis? Saat mana putusnya kenikmatan dunia ini. Kenikmatan yang paling besar adalah kita bertemu dengan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Kerana itulah bila kita sudah solat, kalau boleh mulazamah, sentiasa membaca doa, Allahumma khtim lana ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah ya Tuhanku, matikanlah aku husnil khatimah, kematian yang baik. Khatimah, yang baik, keadaan yang baik, pengakhiran yang baik. Tak kira lah keadaan kita gebah motor ke, aksiden hancur ke, secara zahirnya, tetapi dalam keadaan baik. Ada orang dia aksiden, bila orang pergi dekat dia ngucap-ngucap la ilaha illallah, dia boleh sebut dan dia berakhir dengan kalam la ilaha illallah, dakhalal jannah. Nabi kata dakhalal jannah, masuk syurga Allah Subhanahu wa taala, diberi jaminan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita mati ni dalam keadaan kita duduk mengupak kat orang. Kita ni duduk sibuk. Betapa sibuknya lidah kita kalau kita cakap dalam kitab Penawar Bagi Hati, menyebut tentang masalah-masalah dalaman kita, penyakit-penyakit yang perlu kita obati dengan apa? Dengan dekatkan diri kita dengan Allah. Penyakit malah mari masjid, tak ada di hospital. Ada tak? Malah pergi masjid, pergi farmasi kejap cari obat. Ada tak? Pergi kat farmasi, tak pun pergi klinik, khabar ke klinik, doktor saya ni ada penyakit ni. Tak? Dan penyakit dia, obat saya mahal tak sini. Saya kalau boleh nak berubat sini, sebab sini orang kata jadi klinik ni. Dah nak ubat benda ni, saya malah pergi surau, saya malah pergi masjid, jadi malah. Ada penyakit malah ni datang dari dalam diri kita, datang dari dalam diri. Ada orang dia kerja dulu, dia kata pencen kat gigi, saya nak pergi masjid, Allah izin dia boleh pergi masjid. Ada orang dia kata pencen nanti saya nak pergi masjid, ada orang Allah tak izin, dia tak pergi juga, tak pergi. Bila maghrib dia ada program dia, bila subuh ada program dia, bila zuhur ada program dia. Sebab apa? Allah tak pilih. Tadilah nak menunjukkan bahawa datangnya ke masjid, ke surau, kita tidak boleh ada dua, wujud dan riak, sum'ah tak boleh ada.
Sebab apa? Sebab kita datang dengan taufik dan hidayah daripada Allah. Kekuatan yang Allah bagi kepada kita. Kekuatan yang Allah bagi kepada kita, yang Allah tak beri kepada orang lain. Maka di sana orang yang dapat di antara dialah orang yang beriman dan dialah orang yang bersyukur. Dalam bab akidah, dalam bab usuluddin, ilmu agama, maka dia ni suka mengaji, suka mendengar. Sebab apa Nabi sebut? May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nak beri kebaikan. Kebaikan. Kalau nak raya hari tu ada dana daripada kerajaan pusat, ada dana daripada kerajaan negeri, ada orang panggil apa, bonus, bonus gaya, betul tak? Ada. Tetapi orang mukmin dia ada bonus daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang baru-baru ni dia dapat melalui 10 terakhir dengan baik, alhamdulillah. Orang yang tak dapat, dia kena baiki balik. Baiki hubungan kita dengan Al-Quran, baiki hubungan kita dengan masjid, baiki hubungan kita dengan ibu bapa kita, untuk kita dapat redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Sampai satu hari nanti mak, ayah, anak tinggal semua. Bila berlakunya di hari yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Waktu tu manusia tidak ada pilihan. Dan waktu itu tidak ada kita nak fikir tentang diri dia nak fikir tentang kita. Hari ni kita baik atas dasar saya mengajar sini, ayah-ayah kita rajin dengar. Mungkin jumpa saya kat luar, tegur, ustaz panggil saya. Ada? Kenal saya. Bila makan kat kedai, bayar. Ada? Penuh je, memang penuh. Jemaah kat mana-mana pun. Sebab apa? Sebab ada kebaikan. Ada kebaikan. Tengok eret motor tayar bocor. Oh, ni rajin ngajar. Pergi tolong. Sebab apa? Rajin tengok, rajin dengar. Oh, ni ustaz ni. Ada? Mungkin orang lain lalu, dok apa nak layan mana? Ada? Ataupun anak beranak kita. Sebab ada tali hubungan. Tetapi bila sampai satu saat duduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani, semua dari kalangan kita tak sempat, hatta kita ada anak, kita tak sempat nak tengok anak kita, tak sempat nak tegur pun. Tuan-tuan tengok baru ni, kalau malam raya tu kita telefon, ajak member 10 orang minum air, mari tak? Mari tak ajak member malam raya kita ajak, mari minum air, mari ya. Raya esok, mari ya. Mari tak? Kalau ajak 10 orang, mari apa orang agak-agak? Boleh jadi kita seorang nak minum air. Ada? Hak ni tak boleh mari, anak nak beli baju. Hak ni tak boleh mari kok. Tok puang eret bagi bandar. Hak ni tak boleh mari kok. Neh, kena pergi basuh rapek. Hak ni tak boleh mari kok. Kena pergi cari ayam. Tak? Satang sini daripada isyak sampai subuh. Satang sini. Nampak tak? Dah ada tak you nak pergi cari dia panggil anak wan nak ke, ada tak? Hak duk beratur satang. Saya tak tahu siapa hak duk beratur, tapi panjang. Ada. Hari kita tengok bila diumum hari raya jatuh pada hari Isnin. Ada. Satu Syawal tu backup boy, memang satu Syawal lah. Deh. Berlaku huru-hara. Kita nak bagi tahu. Apabila kita berada di padang mahsyar, Yaumuddin, kita baca Maliki Yaumiddin. Ad-din itu adalah hari yang dimiliki sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikunci mulut kita, dibuka segala anggota-anggota kita, kulit kita, untuk menjadi saksi. Orang baca Quran, Al-Quran pergi kepada dia, tolong dia, bantu dia. Orang yang banyak solat, solat akan pergi kepada dia. Orang yang banyak syirik khafi, solat tidak akan datang kepada dia. Syirik khafi, sedekah tidak datang kepada dia. Baca Quran, suara sedap nak tunjuk ke orang, syirik khafi tak datang kepada dia.
Maka ini peluang yang sangat besar Allah bagi kepada kita sehingga hari ini. Mungkinlah kita tak layak lagi untuk bertemu dengan Allah. Allah bagi peluang lagi kepadamu. Mu ambillah masa lagi ni. Untuk apa? Untuk tidak berlakunya huru-hara hiruk pikuk waktu mana orang sibuk tanggungjawab diri sendiri. Hari tersebut umat manusia ini akan datang kepada Nabi Adam. Nabi Adam kata nafsi, nafsi. Demikianlah Nabi seterusnya, nafsi, nafsi. Bagaimana diri kita? Adakah kita kata mari kat aku nak tolong ni hari ni boleh? Ada hari ni orang mari kat kita, mari ikut aku nak tolong. Mari kat aku nak tolong. Sampai satu masa mak lari daripada anak. Anak lari daripada mak. Ayah lari daripada anak. Anak lari daripada ayah. Lari. Al-Quran sebut, buka surah An-Naba juzuk 30. Abasa juzuk 30. Buka, baca. Menceritakan bagaimana hari kebangkitan, hari kiamat yang berlaku, yang sangat dahsyat, yang akan berlaku seperti hari kita hidup ni. Ada. Dia akan bangunkan kita balik. Dan hari itu kita akan berhadapan dengan nasib yang akan kita lalui seterusnya. Waktu kita khabar bila? Hari kiamat. Kita tak sebut lagi bermulanya fitnah, bermulanya putus kemanisan, kelazatan yang berlaku di atas muka bumi ni Allah bagi. Oh, kita tak puas tinggal orang tu, kita tak kawan aja mula-mula. Kita deki. Kemudian sampai satu tahap lagi suruh orang pulau. Sampai satu tahap lagi cari tok bomo sihir. Ada tak hari ni? Hari ni banyak orang kena sihir. Ada. Oh, kena sihir mengata rawa. Mengata rawa. Ki apa? Ki hasad dengki. Sebenarnya Allah buat manusia ini di antara satu sama lain tidak ada hasad. Itu sebenarnya. Sebenarnya tidak ada hasad. Tetapi Allah menerima doa. Doa siapa Allah terima? Tok guru malaikat siapa? Siapa Syaitan? Iblis? Allah terima doa dia. Dia minta apa? Dia minta apa ni? Dia minta diberi umur yang panjang. Untuk apa? Untuk menyesatkan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala daripada start zaman Nabi Adam sampai bila? Hari kiamat. Akibat iblis inilah manusia sanggup sihir keluarga, sihir jiran tepi rumah. Ni akibat daripada iblis. Kerana itulah kalau kita nampak orang tu dia cakap tak molek, dia cakap tak molek, kena asuk lah contoh, kita boleh tegur dia. Mu jangan cakap dengan aku tahu mu siapa. Mudah je. Khabar dia. Mu nak masuk Islam ke mu nak mati, dia boleh mati. Hak ni jim lah. Kalau iblis, Allah terima dah doa dia, dia akan panjang umur sampai hari kiamat. Maka apabila berlaku di antara kita hiruk pikuk, kita kena ingat kepada Allah. Balik semula. Allah buat kita dari syurga. Kita sebenarnya nak balik sebab kita asal dari syurga. Tetapi malangnya Allah sediakan neraka. Allah sediakan neraka untuk apa? Untuk Allah mengadili apa yang berlaku di atas muka bumi ini. Apabila kita sampai tahap mardatillah, kita redha Allah, Allah meredai kita, lalu kita tunggu je keadilan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana kita yakin bahawa ada hari kebangkitan, hari keadilan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada peluang yang sangat besar Allah bagi. Keburukan dengan manusia, hablum minan nas, rata-rata saya sebut tadi adalah hubungan kita dengan manusia. Kemudian hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, peluang yang Allah bagi kepada kita tidak, kadang-kadang tidak dapat kepada orang lain. Di sana
banyak neraka-neraka yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ni first selepas berhenti sebelum masuk Ramadan hari tu. Tak malam ni saya tak bawa kitab saya. Jadi saya sebut je apa yang bermanfaat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala dia mencipta neraka. Neraka ni ada banyak. Ada banyak. Kemudian dia ada tahap-tahap. Kalau kita kau sebut macam gejil lah, kita kata. Orang buat jahat setara ni mungkin kena 2,000 ataupun 4,000. 2,000 berapa lama duduk dalam jail? Sehari contoh. 4,000 berapa hari? 10,000 berapa hari? 100,000 berapa hari? 1,000,000 berapa hari? Berapa bulan, berapa tahun? 2 juta, 1,5 juta berapa tahun? Ada orang dia hidup dalam jail sampai dia mati. Ada orang dia hidup dalam jail sampai dia mati. Penjara seumur hidup. Ada. Maksud penjara seumur hidup ni maknanya contohnya dia umur 50. Maknanya dia kena duduk dalam penjara 50 tahun. Dia kena takat umur 50. Lalu dia kena duduk dalam jail tu biar cukup 50 tahun. Kalau dia 30, dia kena duduk 30 tahun. Kalau dia 20, dia kena duduk dalam jail 20 tahun. Dan ada juga kesalahan yang dia kena duduk dalam jail ni selama-lamanya sehingga dia mati. Ada. Begitulah. Dan jauh lebih dahsyat Allah Subhanahu wa taala sediakan neraka kepada orang yang melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya orang yang melakukan dosa ni bukan dia tak sayang Allah, bukan dia ni rasa raga, bukan. Dia tak sayang diri dia. Dia tak sayang diri dia. Orang yang buat jahat dia tak sayang diri dia. Betul tak? Sebab apa? Sebab dia tahu buat jahat ni dah masuk neraka. Buat jahat ni tak boleh masuk syurga. Buat jahat ni menyebabkan dia ni masuk ke dalam neraka. Kita kalau boleh anak cucu kita tak mau seorang pun masuk dalam neraka. Keturunan kita tak mau seorang pun. Ada. Allahumma ja'alna minat tawabin. Ya Allah, jadikanlah aku golongan aku ni, keturunan aku ni orang-orang yang bertaubat kepadamu. Wa ja'alna minal mutatahhirin. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah keluarga keturunan aku ni dari kalangan orang yang suci daripada dosa-dosa yang buat dosa kepadamu, ya Allah. Kita minta keturunan kita Allah pelihara. Maksud pelihara dengan apa? Dengan makna anak kita nak buat jahat, dia fikir, oh ni jahat ni. Ada. Dia nak tinggal semayang, dia kata tak boleh tinggal semayang ni, masuk neraka. Ada. Kemudian antaranya kita nak mengelak diri kita daripada terjebak menjadi ahli neraka adalah ulama sebut kita menjaga percakapan kita. Hari ini betapa banyaknya kita bercakap, betapa banyak perkara sia-sia yang kita bercakap sehinggakan dengan emas pun kita cakap. Betul tak? Betul kan? Dengan emas. Dia beli emas, lepas tu putus. Dia kata, "Wak emas gini yo." Ya. Wak emas gini yo. Dolah dak comel tu. Dia cakap dengan emas. Leni. Dia minum air. Minum air, tawa, tersakit tekak ke? Dia cakap dengan air pula. Air benda gini. Orang tu duk kata kat orang sampai kabur. Mengurangkan percakapan yang sia-sia akan diangkat darjat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab waktu-waktu yang dia ada, dia menyebut zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itulah dalam mazhab Syafi'i kita dah, kita disunatkan apabila takbir bertukar daripada rukun ke rukun lain. Kita disunatkan panjang. Takbiratul ihram disunatkan pendek. Nampak tak tu? Takbiratul ihram pendek. Takbir untuk pindah rukun ke rukun tu disunatkan panjang. Sebab apa?
Sebab di dalam solat kita, kalau daripada sujud kan, kita nak bangun duduk cacang ni, kita duduk istirahat dulu sekejap tak? Duduk antara duduk tahiyat awal ke tak? Kita duduk keadaan tu kan, baru kita bangun. Ulama nak suruh semayang kita ni penuh dengan zikir. Macam mana? Dipanjangkan takbir, Allahu Akbar. Faham tak? Ni sunat. Orang yang dalam kehidupan harian dia berjalan, dia naik motor, dia tak pegang tasbih pun, tapi dia guna jari dia, ataupun dia sentiasa selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu diangkat darajah dalam kehidupan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selawat 1000 sehari berbeza pangkat dia dengan orang yang selawat 10,000 sehari. Beza tak? Beza. Orang gaji 1000 dengan gaji 5,000, beza tak? Cara logik akan beza tak? Begitulah kehidupan kita. Kurang bercakap. Apabila bercakap tentang perkara yang penting. Tetapi tidak. Hari ni sehingga kan dengan mah pun kita cakap. Tak? Tengok orang tu dok jalan dok betul mana. Tengok orang tu dok kurus macam kita. Tak? Dok handsome macam kita. Dia baru umur 20 hubang penuh. Umur 25 baru penuh dah hubang. Orang kita dok apa dia penuh hubang. Allah beri dia. Tuan-tuan, kulit kita, rambut kita, telinga kita, hidung kita, mata kita hanyalah pakaian. Pakaian yang tidak diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah beri. Sebab tu Allah tengok mana? Allah tengok dalam takwa. Orang yang bertakwa, dia akan balik kepada Allah dalam keadaan hati yang tenang. Maka untuk mengadili, Allah buat mahkamah Rabbul Jalil untuk beri keadilan kepada orang yang suka menghukum orang lain, suka cakap tentang orang lain, suka cakap banyak. Allah akan menghukum. Kerana itulah saya sebut tadi, ulama bagi tahu kepada kita dalam kitab Penawar bagi Hati, dia sebut banyakkan sebut zikrullah, banyakkan baca Al-Quran, banyakkan selawat dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita diangkat darjat di sisi Allah, kita berkurangnya dosa-dosa kita di sisi Allah, bertambahnya pahala kita di sisi Allah. Ni ada yang kita tahu, habibatan khafifatan alal lisan, sakilatan alal mizan. Ada. Dia menyebut perkara ni, perkataan yang Allah Subhanahu wa taala suka. Allah suka. Berat pada timbangan, ringan pada lidah. Allah suka. Payah-payah nak sebut hal ni. Siapa tahu benda ni? Tahu tak? Ada tak tahu? Mudah je benda ni. Tak tahu seorang? Cari sekali tau. Maka Allah buat tingkat-tingkat neraka. Antaranya neraka lawamah. Neraka lawamah ini keadaan dia curang. Tuan-tuan ingat Rayyan, bodoh yang viral tu, jatuh dalam terowong tu? Siapa ingat? Ingat tak? Rayyan, Sif Rayyan gitu kan? Ada? Dia jatuh dalam terowong, semakin bawah semakin kecil, semakin bawah semakin kecil. Budak tu mati tak? Last kali mati kan? Tuan-tuan, digambarkan neraka ni, Allah cipta dia semakin bawah semakin kecil, semakin gelap, atas besar, semakin bawah semakin kecil, menyebabkan kita tidak mampu untuk bergerak. Kita jadi lemah. Tuan-tuan raja duduk dalam tong, duduk dalam kerek ke? Teh kok sekali tak? Duduk dalam tong kecil, tudung, dengan gelapnya, dengan keadaan yang kecil, baru kita rasa macam manakah keadaan yang akan berlaku apabila aku buat dosa.
Saya pernah mengikut satu program. Dia suruh kita semayang atas tanah, atas rupuk, tengah padang. Bila saya semayang, tiba-tiba Allah titikkan air mata ni. Saya terasa betul, Masya Allah, dekat sungguh aku dengan tanah. Masa tu tingkatan 5 baru. Saya ingat semayang dalam gelap. Dia hantar kita ngata-ngata dia semayang sunat. Tempat bersih lah. Dia semayang sunat taubat semayang. Dia semayang. Duduk jauh. Kita dengar kawan-kawan nangis. Dia suruh. Rasalah kita ni bahawa kita memang min turab. Tetapi apabila kita ada takhta, ada kedudukan, ada kesihatan, ada kenderaan, Allah Subhanahu wa taala uji kita. Datangnya iblis, pujuk kita, hasut kita. Banggalah kamu dengan harta benda yang kamu ada. Banggalah kamu dengan anak pinak yang kamu ada. Banggalah kamu dengan kecerdikan kamu. Banggalah kamu dengan kedudukan kamu. Banggalah kamu dengan penghormatan kamu. Banggalah kamu dengan kehebatan kamu. Tak, iblis mari, lalu kita pun mari syok diri kita ni. Sebab tu bila orang tegur kita, kita rasa, siapa dia ni? Kita mari buah tu. Mari buah tu adalah mazmumah yang ditanam daripada syaitan tadi. Neraka ini disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hawiyah. Dia curang dalam. Kemudian amalan manusia ni akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ditimbang dan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Guana dihisap satu saat tidak jatuh walaupun sedikit di atas muka bumi ini, bermula daripada kita balik sampailah berakhirnya nyawa kita diberi keizinan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Sampai last Allah akan hisap. Kerana tu tadi saya sebut, kadang-kadang kita bila kita istighfar, kita gunakan domain kami. Domain kami. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Ana. Anti antuma antunna, ana nahnu. Guna domain ni sebab apa? Bila kita istighfar, kita sebut astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Tapi kita guna domain astaghfirullah, kita guna domain saya, ana. Ni kami. Kita minta juga keampunan untuk anak kita dan isteri kita, keampunan adik-beradik kita, keampunan mak ayah kita, keampunan guru-guru yang mendidik rohani kita. Kita minta, Allahumma ighfir lana zunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa tu wa limuallimina, guru kami, orang yang alim, orang yang memberi ilmu kepada kami. Kita lupa nak berdoa untuk guru kita. Guru kita doa kepada kita. Inilah anak murid yang lupa untuk beri kebaikan kepada guru dia. Wali walidina, wali masyayikhina, orang tua, orang-orang tua, orang-orang alim. Wali muallimina, orang-orang yang alim, tok guru. Ada guru kita yang berjasa kepada kita. Wal jami'al mu'minin wal mu'minat, orang mukmin bagi perempuan, bagi lelaki, muslimin wal muslimat. Bila kita istighfar, astaghfirullahalazim, ya Allah, ampunkanlah dosaku ya Allah. Nastaghfirullahalazim, ampunkanlah dosa kami. Nastaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dialah Tuhan yang memiliki kekuasaan, yang maha hidup. Wa natubu ilai, terimakanlah taubat kami ya Allah. Kita istighfar juga bagi pihak keluarga kita, bagi pihak anak isteri kita. Kita taklah astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim.
isteri kita ada, anak kita ada. Tak? Kita tak minta untuk anak kita, tak minta untuk isteri kita. Inilah manusia atas muka bumi, atas muka dunia, dah tak pentingkan keluarga, dah tak pentingkan anak isteri, dah tak pentingkan keluarga. Guru-guru tak penting kepada guru-guru. Bagaimana apabila balik kepada Allah nanti, duduk di padang mahsyar ramai-ramai? Tak? Ini perlu kita ingat dan perlu kita ambil pengajaran bahawa ada hari yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, hari kebangkitan, hari pengadilan. Lalu kita minta dengan Allah, ya Allah, selamatkanlah aku, selamatkanlah anak aku, isteri aku, keturunan aku daripada segala azab yang disediakan olehmu, ya Allah. Untuk apa? Untuk selamat daripada azab api neraka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Api neraka milik Allah, malaikat-malaikat milik Allah. Dia menjalankan hanyalah kerana perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya minta maaf, tazkirah malam ni yang tidak menentu poinnya. Cuma apa yang saya sebut, ambillah manfaat-manfaat yang ada dalam tazkirah sepanjang yang kita jumpa ni. Moga-moga dapat manfaat kepada diri saya sendiri terutama, kemudian kepada ayah-ayah, ibu-ibu kita, guru-guru kita yang berada dalam masjid ini. Mudah-mudahan kita dapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.